Dalam lembaran Hikayat Melayu Lama, kisah seorang raja yang bijaksana berpesan kepada anak-anaknya. Ananda, kejayaan yang diimpi tidak mungkin menjadi nyata kalau pegangan dan nilai yang murni tidak Ananda genggamkan penuh penghayatan. Ibarat kuat pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua. Rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Nukilan tema yang menjadi gambaran cerita hikayat tadi. Juga cerminan kepada kita yang harus berpaut kepada 5 prinsip keramat yang menjadi akar setiap insan tanah air ini. Ya, kualiti inilah yang mengangkat negara kita. Dalam artikel ASEAN Skyline, Malaysia diiktiraf sebagai the most loved Asian country atau negara Asia paling disayangi. Kerana metrik penilaian keharmonian dalam kepelbagaian dan kemesraan berada di tahap jauh ke hadapan berbanding negara-negara Asia yang lain. Namun, kehairanan menampar sebentar senyuman bangga yang terukir ini. Kerana realitinya, kalimat keramat rukun negara yang terlahir dari peristiwa berdarah semakin hari semakin dilupa. Isu perpaduan umpama norma kehidupan. Lebih kesal lagi, yang kononnya cinta akan negara berani bermain api perkauman, mencabul nilai keharmonian, mencabar luhurnya perlembagaan dan meluntur erti kesopanan. Tiap tahun ada sahaja kepincangan. Tulisan Jawi kononnya memaksa kepercayaan. Hak bangsa kononnya diabaikan. Alangkah kecewa Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Tironyana Sambantan. Boleh hati ini rasai. Persoalannya, apa benar rukun negara ini tidak dihayati sehingga menggugat perpaduan? Atau rukun negara dihayati tapi digugat oleh nafsu yang berdengki? Bertitik tolak daripada pertanyaan itu akan saya bawa anda semua menyelami dogma. Menerusi mauduk bicara, aspirasi yang dibina, diruntuh yang menjaga. Justru 3 perspektif perdana akan diungkapkan membentuk keabsahan persoalan yang dibina. Pertama, politik perkauman alpa dengan leluhur pegangan. Dahulu, hebatnya pemimpin nusa bangsa membebaskan tanah ini dari terus terpacak bendera penjajah. Diketepikan warna kulit, kedudukan dan kepercayaan. Lebih hebat lagi, di saat tanah ini terjajah hak dan hartanya, Tunku Abdul Rahman yang gagal mencari dana terselamatkan oleh masyarakat. Mana yang wanita beri emas, yang lelaki berikan wang. Dan yang paling sayu, ada yang menyumbangkan kerongsang di baju, lalu terpaksa memegang bajunya daripada terbuka malu. Seusai cukup maharnya, terbanglah pemimpin-pemimpin ulung ini ke bumi London untuk menuntut nikmat merdeka dengan sepenuh asa. Itu zaman sebelum rukun negara diwujudkan. Hari ini, politik perkauman tidak lagi saling melengkapi. Mahunya seperti dipegang lengan sudah bak lengan, dipegang betis sudah bak betis. Dirobek nilai kepelbagaian hingga hilang kesopanan dan kesusilaan dalam perjuangan. Politik kotor memperjuangkan bangsa sendiri, penuh keangkuhan. Buktinya, kajian pemantauan media sosial pada PRU 15 oleh Pusat Kewartawanan Bebas dengan kerjasama Universiti Nottingham Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Malaysia Sabah. 91.417 hantaran menyentuh mengenai isu kaum dan agama dengan ahli politik dikesan sebagai pelaku utama.
dalang yang menyumbang kepada naratif kaum penuh durjana. Sebab penuh kekesalan, rakyat yang menata ruangan maya. Saudara dan saudari, kedua, perlembagaan dijadikan modal perselisihan bukan persefahaman. Betapa indah keunikan tanah ini dengan kurniaan 1001 perbezaan. Dan dalam kepelbagaian itu tersemat sejak 60 tahun dahulu kata sepakat bermuafakat demi hak bersama yang saksama. Sayangnya, kata yang disalah erti umpama beralih kain di balik rumah, beralih cakap di balik lidah. Kerana saksama tidak bermakna sama rata. Lihat sahaja bagaimana isu kota kaum diperkotak-katikkan. Hendakkan kesamarataan hingga sengaja mereka pejamkan mata, menggelapkan anak bangsa yang derita. Angka autentik yang direkodkan Kementerian Pendidikan pada tahun 2022. 3017 buah sekolah kebangsaan masih diperangkap kedaifan. Hanya 983 daripada jumlah itu merupakan sekolah jenis kebangsaan Cina dan Taiwan. Selebihnya sekolah kebangsaan yang majoritinya anak-anak berbangsa Melayu. Sedih. Ketimpangan ini dibesar-besarkan saat figura politik mempersoalkan kemunasabahan sistem kota sebuah universiti awam yang khususnya buat Bumiputra bercanggah dengan perlembagaan. Akhirnya, ia membuka peluang dalam ruang kesempitan. Kabar angin pemansuhan sistem disebar sehingga menjadi polemik yang tular. Walhal, menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan bahawa isu kemasukan pelajar bukan Bumiputra di UiTM tidak pernah pun dibincangkan. Apatah lagi bersetuju mengenai perkara tersebut. Kerana mereka pun tak pernah lupa dengan asas perundangan di bawah bahagian 1 Seksyen 1A Akta Universiti Teknologi Mahara 1976 kurungan Akta 173 yang meneruti serta mengikuti perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Pesan saya, jangan sampai kerana kedengkian anak-anak bangsa menjadi korban permusuhan. Hadirin, ketiga, prasangka rencat memudarkan kesantunan bermasyarakat. Seringkali terpapar di media massa karya-karya pendek mempamerkan keindahan kehidupan rakyat dalam kepelbagaian. Contohnya, lagu Ali, Akau dan Mutu, karya Namiwi bersama Datuk David Arumugam dan Anik. Gelagat lucu penuh jenaka tiga sahabat dari tiap aspek latar belakang yang berbeza. Mesejnya cukup halus, namun berat untuk disemat. Dalam kenakalan, tiga sahabat ini tak pernah terpacul sekecil-kecil penghinaan sepanjang persahabatan 60 tahun mereka. Namun, masyarakat kita yang giat diracuni perbezaan fahaman politik, kedudukan sosial dan ketolinan kepercayaan, begitu mudah terpacul. Tiap jenis cacian dan penghinaan kepada bangsa, agama dan raja. Seperti mana rekod laporan yang digazetkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. 1454 kandungan berbaur kebencian terhadap 3R diturunkan. Lebih kesal lagi, angka ini bersamaan peningkatan sebanyak 123% bagi tempoh suku tahun pertama tahun 2024 berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Segenap atma tergoncang kecewa, bak kaca terhempas ke batu. Takut tanah ini ditimpa malang yang serupa, tergugur 196 nyawa dek kerana prasangka dan persepsi yang penuh iri di hati. Akhir kata, ingin saya titip semula pesan raja yang bijaksana dalam hikayat Melayu tadi.
pegangan dan nilai yang murni, jika tidak digenggamkan penuh penghayatan, kelak hilang tanah binasa bangsa. Harapan besar serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Begitulah perpaduan yang kita impi. Semoga dengan aksara dan bicara ini menjadi asbab memupuk amanat muafakat dapat direalisasi. Sekian, terima kasih.